rekan-rekan dengan terima kasih kepada ahli yang berhormat, yang begitu prihatin dan mengambil bahagian di dalam perbahasan ucapan Tita menjunjung kasih Tita Diraja baru-baru, dan yang telah pun membangkitkan beberapa perkara berkaitan dengan jabatannya. Yang berhormat Galang Patah, walaupun tidak di sini, saya ingin menyampaikan juga jawaban saya. Yang berhormat Ibu Barat ada di sini, soalan mereka itu merupakan soalan yang sama. Jadi kedua-dua ahli yang berhormat ini telah membangkitkan isu yang sama. Sama ada kerajaan komited melaksanakan pelan penyatuan nasional, dan adakah tindakan diambil kerajaan menangani isu polarisasi kaum. Kesungguhan kerajaan ingin menjayakan pelan penyatuan nasional tidak perlu diragui dan dipertikaikan lagi. Tuan Yang Dipertua, kerajaan tidak nampak dari sudut manakah usaha ini dianggap tidak ikhlas dan tidak bersungguh-sungguh. Penyatuan nasional ini adalah ilham dan inisiatif kerajaan untuk menambah baik hubungan kaum. Ini bukan sekadar appeasement sahaja. Penyatuan nasional amat penting. Kami sadar penyatuan nasional amat penting demi melicinkan usaha ke arah menjadikan negara ini sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Usaha-usaha ke arah mencapai matlamat tersebut sedang giat dilaksanakan. Dan perpaduan negara merupakan salah satu faktor penyokong pembangunan negara. Kami sadar juga perpaduan merupakan aspek penting dalam pembangunan negara. Kemajuan yang dinikmati sekarang adalah hasil daripada perpaduan erat antara pelbagai kaum di negara ini. Keadaan yang aman selama ini telah membolehkan kerajaan merancang pembangunan negara dan membawa kemajuan dan kemakmuran untuk rakyat jelata. Hari ini, Tuan Speaker, kita membuktikan perpaduan adalah kunci keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat dan negara. Dengan izin, Tun Abdul Razak eloquently puts it, and I quote, "Without harmony, there will be no progress, and without progress, there will be no prosperity." Konsep penyatuan nasional ini adalah selari dengan gagasan Satu Malaysia yang bertujuan memupuk semangat kebersamaan di kalangan rakyat untuk turut sama-sama berperanan membina negara Malaysia yang bersatu padu dalam mendepani cabaran masa depan. Pelan penyatuan nasional ini berteraskan kepada empat tunggak utama, yaitu sosial, politik, kerajaan, dan hubungan antarabangsa. Pelan ini lebih kepada melibatkan kolaborasi, pendirian bersama, dan membina persefahaman demi kebaikan agama serta masyarakat. Semestinya, bingkai kerangka penyatuan nasional ini berpaksi kepada perlembagaan, rukun negara, dan wawasan 2020, manakala pegangan wasatiyah atau kesederhanaan menjadi kunci dalam mendekati rakyat dan memulihkan kerukunan hubungan antara kaum. Seperti penulisan Dr. Simurugan dari USM, perlembagaan dan rukun negara menjadi perisai atau seal kepada ikatan memertabatkan penyatuan nasional. Penghayatan ke atas menjadi signifikan untuk kita bergerak jauh bersama. Penyatuan nasional untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini terbahagi kepada dua. Pertama, di peringkat dasar, Majlis Konsultasi Perpaduan Negara atau MKPN ditubuhkan.
Seperti mana yang ditita oleh yang di Pertuan Agung dalam tita ucapan Baginda, penubuhan MKPN bertujuan untuk memelihara keharmonian negara, untuk mencari kebersamaan dalam berbagai isu agama dan etnik. Badan ini adalah badan bebas dan menjadi platform untuk mendapatkan pandangan dan cadangan rakyat berhubung dengan usaha-usaha memelihara, mengukuh dan meningkatkan lagi perpaduan. Majelis konsultasi perpaduan negara sesungguhnya mempunyai satu tanggung jawab besar untuk mengemukakan kepada kerajaan suatu pelan tindakan perpaduan negara, suatu pelan yang akan menjadi rujukan utama oleh semua pihak akan inisiatif atau usaha untuk memupuk keharmonian masyarakat berbagai kaum di negara ini. Penjelasan. Ini baru mukadimah, belum lagi. Tapi oke, sila. Terima kasih Tan Sri. Dia minta penjelasan kepada mukadimah itu yang berhormat. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dua hal lah Yang Berhormat. Bila saya mengujar mengenai perkara ini, saya telah berkata bahawa tidak ada apa-apa pertemuan di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan pembangkang untuk menyelesaikan perkara ini, kerana dia yang amat berhormat Perdana Menteri adalah yang mula-mula kata selepas pilihan raya bahawa kita perlu untuk mencari jalan untuk menyelesaikan dan memberi keutamaan unity dalam hal ini. Sampai sekarang hanya retorik, tidak ada apa-apa yang dibuat on the ground. Dan lagi satu perkara yang saya ada bangkitkan adalah Menteri sendiri, Menteri Perpaduan, di mana bila Menteri pergi ke Kajang semasa kempen, kata kempen itu biasalah kita semua. Tapi Yang Berhormat Menteri kempen kata kepada pengundi-pengundi di sana, tolong undi kepada kandidat dari MCA kerana dia adalah dari masyarakat Cina, kepada pengundi-pengundi Cina. Apakah pendirian Yang Berhormat sangat-sangat merumitkan, sangat-sangat menyusahkan makna unity dalam negara ini? Yang berhormat daripada Ibu Timur, itulah sebentar tadi saya cakap apa yang saya sampaikan kepada Dewan Yang Mulia ini merupakan satu mukadimah terlebih dahulu. Sabarlah, nanti saya jawab apa yang kau sentuh itu pada hari dulu dan sekarang juga. Sabarlah, apa yang kau sentuh ini akan dijawab. Tuan Ibu Pertua, dalam usaha menghasilkan pelan tindakan perpaduan nasional yang komprehensif, 5 jawatan kuasa kerja MKPN telah ditubuhkan, yaitu perundangan dan dasar-dasar mempromosikan keharmonian negara. Kedua, membina bangsa dan persefahaman silang budaya. Ketiga, pembangunan inklusif. Berikutnya, belia dan perpaduan. Dan akhirnya, integrasi nasional. Jawatan kuasa kerja ini akan memberi tumpuan kepada beberapa bidang tertentu yang sesuai untuk diteliti dan diperhalusi dari sudut perpaduan negara dan integrasi nasional. Tuan yang dipertua, di samping itu MKPN boleh dijadikan landasan untuk membincang isu-isu sukar dalam kalangan masyarakat Malaysia bagi merintis jalan ke arah mencari penyelesaian, mengatasi polarisasi kaum dan pemupukan keharmonian antara agama serta pembentukan dasar sosial yang inklusif dalam menentukan kesejahteraan rakyat. Beberapa sili penjelajahan Yang Berhormat daripada Ibu Timur, ingatlah, Ibu Barat,
beberapa siri penjelajahan. Sudah beberapa siri penjelajahan oleh ahli-ahli Majelis Konsultansi Perpaduan Negara ke seluruh negara untuk mendapat pandangan, cadangan, komen daripada rakyat telah dan sedang dilaksanakan yang dinamakan dialog perpaduan suara akar umbi atau mendengar voices of the grassroots, dan hasil dialog tersebut akan diperhalusi dan dijadikan rujukan kepada pengubahan pelan tindakan perpaduan nasional. Bukan sesiap saja kita berunding, tapi we consulted the grassroots secara komprehensif. MKPN telah pun mengadakan sebanyak 17 daripada 18 siri dialog perpaduan dirancang mulai 22 hari bulan Februari 2014 bagi mendapatkan input, soal dan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat termasuk parti-parti politik. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, sabarang cadangan masih terbuka. Sabarang cadangan untuk memantapkan perpaduan negara boleh disalurkan melalui laman web kami, yaitu www.nucc.my. Dapat sudah? Kepada ahli hormat daripada YB Selayang yang menyentuh berkaitan dengan kenyataan pihak-pihak tertentu mengenai penubuhan MKPN. Untuk pengetahuan yang hormat, tindakan pihak yang mempertikaikan penubuhan MKPN telah dijangka dan segala tuduhan yang dilemparkan tidak akan mematahkan semangat ahli-ahli MKPN untuk terus melakukan engagement bersama rakyat mencari kunci kepada perpaduan dan integrasi nasional. Untuk makluman juga, komposisi MKPN juga adalah melibatkan mereka yang tidak bersama kerajaan atau mempunyai pendirian politik yang berbeza. Kerajaan memang cukup yakin dengan kebolehan ahli-ahli majlis ini untuk menyarankan dan mencadangkan kerangka yang sesuai kepada kerajaan untuk kelangsungan perpaduan dan keharmonian negara. Saya hanya mempunyai satu nasihat kepada golongan yang segelintir ini. I only have one advice to them. I have only one advice to church groups. Please try to understand the delicate situation that the nation is facing and the need for the government to find a balance between the demands of the idealism and the limitations of the realities of everyday life coupled with its community's interests. Ahli-ahli yang berhormat, we will definitely welcome their contributions if they should have something constructive to offer. Usaha MKPN hendaklah dilihat secara inklusif dan bukan untuk tunduk memenuhi kehendak dan objektif pihak-pihak tertentu. Tuan Ibu Ketua, menjawab soalan yang berhormat daripada Gelang Patah, yang berhormat Kapal dan juga yang berhormat Ibu Barat, apakah tindakan? I should come to that Kajang issue. Apakah tindakan diambil kerajaan menangani isu polarisasi kaum? Saya ingin menegaskan di sini, sesungguhnya kerajaan telah berusaha sedaya mungkin dalam memupuk nilai-nilai persamaan yang kita boleh junjung bersama, supaya perbezaan kaum itu tidak dijadikan penghalang dalam kita mencorakkan hasrat murni
Perdana Menteri. Gerakan untuk menyatu padukan rakyat ke arah perpaduan nasional bermula lagi sejak Malaysia mencapai kemerdekaan tahun 1957. Program perpaduan nasional telah diberi nilai tambah dan kami mempunyai program-program tertentu untuk mencapai matlamat ini. Dan baru-baru ini sejak pilihan raya ke-13 kita telah menambah nilai dan penambahbaikan dari masa ke masa melalui pelaksanaan program-program berimpak tinggi atau high impact program yang dipacu oleh rukun tetangga, rukun negara SRN, perunda skim rundan sukarela, tabika perpaduan, taska permata perpaduan, aktiviti lawatan integrasi, orientasi dan mediator community. Kini timbul kesadaran di kalangan kepimpinan rukun tetangga bahwa gerakan penyatuan nasional hendaklah bermula di peringkat akar umbi. Inisiatif penyatuan nasional ini bertujuan untuk membantu mempercepat, mendidik, memperkasa dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti melalui penubuhan squad unity yang baru saja dilancar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mempunyai 4 nilai teras, yaitu tolong menolong, hormat menghormati, bekerjasama, dan menyebarluaskan jaringan. Penubuhan squad unity bertepatan dengan komitmen kerajaan memberi perkhidmatan kepada komuniti dan masyarakat untuk mencapai objektif berikut. Pertama, inisiatif penyatuan nasional. Kedua, menggerakkan masyarakat atau dengan izin the grassroots movement. Ketiga, memperkasakan rukun tetangga. Tuan Yang Bertua, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional juga telah melaksanakan dan memperteguhkan hubungan etnik di Malaysia melalui pelbagai program seperti berikut. Perluasan 6.482 rukun tetangga dan 4.011 skim rundan sukarela di seluruh negara sehingga 31 Desember tahun 2013 yang bertujuan untuk memperkasakan semangat kejiranan, dan kesukarelawan demi keselamatan dan keharmonian masyarakat melalui pelaksanaan sebanyak lebih 100.000 aktiviti di peringkat akar umbi. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program perpaduan masyarakat dan integrasi nasional sebagai platform menyebarluaskan pendidikan perpaduan masyarakat melalui pelaksanaan sebanyak 187 program JEPNIN di kalangan masyarakat berbilang kaum dan latar belakang seperti Klub Rukun Negara, Sekretariat Rukun Negara, Pertubuhan Persatuan Sukarela, dan badan-badan bukan kerajaan. Pelaksanaan pemantauan dan intervensi isu-isu sosial dan kejiranan di peringkat komuniti yang mungkin boleh menimbulkan pergaduhan dan perbelahan di antara kaum supaya dapat diselesaikan melalui kaedah mediasi oleh 874 orang mediator community yang telah dilatih dan ditauliahkan. Tuan Yang Bertua, seterusnya, JEPNIN juga memantapkan jawatan kuasa mempromosikan kefahaman dan harmoni di antara penganut agama, JKMPA, dengan menjadikan mekanisme dialog dan mediasi agama bagi mewujudkan persefahaman dan keharmonian antara penganut agama,
ke arah membina Malaysia sebagai negara berjiwa muhibah. Saya juga telah mengerahkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk melakukan pendampingan kepada kumpulan-kumpulan berkepentingan seperti Huazong, Jiajong, Young Buddhist Association of Malaysia, Malaysian Christian Youth Association, bertujuan untuk berinteraksi dan mendapatkan pandangan serta cadangan memperbaiki polarisasi yang wujud. Hasil pertemuan dan pendampingan tersebut, beberapa aktiviti berjaya dilaksanakan seperti program My Hero Award, Cap Gome, Pesta Tanglung, Anugerah Usman Awang, dan lain-lain lagi. Menggunakan pendekatan daria atau dissemination of effective and responsive information accurately oleh pegawai-pegawai Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional untuk turun padang mendekati komuniti untuk menjelaskan isu-isu dengan tepat secara efektif dan responsif. Ya. Terima kasih Menteri. Ini isu perkauman, saya tekankan dalam teks perbahasan saya. Yang apa yang diterangkan oleh Menteri memang menarik, memang semua teratur dan sebagainya. Saya khusus kepada pergerakan-pergerakan yang mencetuskan isu perkauman seperti Perkasa dan Jati. Tiada tindakan langsung dari pihak kementerian. Benda ni semakin meluas. Walaupun hari ini program macam-macam perkataan teknikal digunakan, tetapi let's go back to the root. Isunya di bawah, di luar parlimen ini memang wujud isu perkauman dan isu agama. So tiada tindakan konkret atau mekanisme konkret daripada kementerian untuk mengatasi masalah ini. Malahan pihak-pihak yang mencetuskan isu perkauman dan isu agama makin lama makin kuat, makin mewar-warkan isu mereka dan agenda mereka. So tindakan konkret tiada di pihak kementerian. Itu yang kita menuntut jawapan dan penjelasan daripada kementerian. Bukan sekadar planning semata-mata dengan perkataan teknikal yang cantik. Saya harap Menteri faham apa yang saya cuba minta jelaskan. Terima kasih. Boleh saya tolong? Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat kata NUCC akan anjurkan Mid-Autumn Festival, Festival Tahun Baru Cina, ada apa lagi? Hari Raya dan sebagainya. Ini kita Selangor semua wakil rakyat kita buat. Dan bukan buat satu, banyak tempat kita juga buat. What you did different. Jadi saya rasa kalau macam apa yang kapal kata, kita pergi ke root cause of the problem adalah kerana Barisan Nasional yang parti komponennya, yang major parti itu berasaskan kaum. Ini adalah masalah. Semasa perhimpunan pemilihan UMNO diadakan, macam gila lah semua ni yang calon-calon yang merebut jawatan ni, semua yang cuba tunjukkan siapa yang paling ekstrim, siapa yang boleh keluarkan kenyataan yang berbau perkauman, yang mereka yang buat semua ini boleh dapat sokongan yang paling tinggi. Saya rasa ini adalah root cause of the problem. Jadi apakah pandangan Berhormat? Kerana saya tahu parti politik yang Berhormat itu bukan berasaskan perkauman, betul tak? Terima kasih. Yang pertama saya ingin menjawab. Pendapat saya kalau kita mau perpaduan mesti bermula daripada Dewan Rakyat. Kalau sini pun sudah bercanggah pendapat, tidak ada kesampaian. Tan Sri Speaker, tapi sini Tan Sri Speaker minta maaf, sini tak ada isu-isu perkauman dan agama diwujudkan. Sini okey, maintain lagi. Masih maintain. Yang berhormat, saya sendiri pernah menyaksikan Yang Berhormat loncat-loncat pasal hal kecil. Teruskan. Ya Tuan Yang Dipertua, saya ingin menjawab terlebih dahulu soalan pertama itu. Soalan yang dari segi apa yang saya paham ialah tidak ada tindakan konkret untuk diambil kepada orang-orang yang mengeluarkan kata-kata provokasi. Kalau kita nilai apa yang saya cakap daripada mulanya, peranan saya ini sebagai menteri yang bertanggung jawab perpaduan ialah untuk mendamaikan, menyatupadukan rakyat.
mengurusi apa-apa projek yang boleh mengintegrate kepada berbilang kaum yang terdapat di negara ini. Kami tidak mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan dan seterusnya menghukum kepada sesiapa. Ini berarti soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Samad tadi itu salah kepada orang, telah dikemukakan kepada kementerian yang salah. Kalau boleh tanyalah kepada kami, boleh bantu kalau ada apa-apa satu perkara yang berlaku yang salah. Kami boleh bantu untuk menasihat orang itu untuk membuat laporan kepada pihak tertentu. Jadi terserahlah kepada pihak tertentu untuk mengambil tindakan itu. Itu saja saya boleh jawab. Selain daripada si Putih tadi bertanya, saya tidak berapa paham apa pertanyaan itu. Tapi ini kita program yang kita buat ini program yang berpanjangan dan semestinya kita buat. Pihak sana boleh buat program untuk menyatupadukan. Saya ucapkan terima kasih kalau kita mempunyai program seperti ini. Oleh sebab siapa di antara kita tidak suka melihat perpaduan yang baik. Jadi apa jua yang kita buat, kami juga menyokong untuk menyatupadu kita punya rakyat ini. Siapapun boleh buat, keluarga boleh buat, saudara mara pun semua boleh buat, asal saja ia menjuruskan perpaduan untuk menyatupadukan rakyat kita, tidak ada masalah bagi kami. Jadi teruskan usaha itu kalau boleh. Ajang belum lagi. Berikutnya menggalakkan dan meningkatkan sedaran melalui kerjasama kerajaan dan swasta. Inilah usaha kita. Kami melibatkan juga, kami meningkatkan dan menggalakkan kesedaran melalui kerjasama kerajaan dan swasta melalui penerangan mengenai kontrak sosial. Menggalakkan penggunaan slogan-slogan perpaduan di premis, produk bungkusan, papan iklan dan bahan-bahan bercetak. Serikat yang bekerja sama menjayakan program perpaduan nasional akan dilantik oleh kami sebagai rakan perpaduan atau partners in unity. Kita akan mengalukan semua yang membantu kami untuk meningkatkan lagi perpaduan. Tuan Ibu Ketua, saya amat bersetuju dengan kenyataan YB Parit Buntar bahwa semua pihak, terutamanya pihak media, hendaklah bersatu padu menentang pahaman ekstremis, sama ada di dalam politik atau agama yang melampau, sehinggalah menimbulkan perasaan benci di kalangan rakyat berbagai kaum. Dengan izin lagi Tuan Speaker, since the media is considered the fourth pillar of the state or the fourth branch of government, media oleh yang demikian bertanggung jawab dan berperanan mewujudkan persekitaran maklumat yang tepat. Ini adalah penting, amat penting dalam usaha media memainkan peranan memupuk perpaduan bersama kerajaan untuk memastikan kelangsungan perpaduan dan kesejahteraan rakyat jelata. Baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam blog beliau telah menulis dan menyuruh pihak media untuk tidak melaporkan kenyataan provokasi golongan tertentu. Dengan izin he said, and I quote, "Do not give these extremists the publicity they crave. If no one reports their action, they will not gain the recognition they want. We don't have to condemn them, but just ignore them.
Don't give them the airtime or the publicity. Saya juga menyeru pada rakan-rakan di dalam Dewan yang mulia ini, ahli-ahli yang berhormat, tanpa mengira pati mengamalkan sikap profesional dalam politik, ilahkan politik perkauman yang tidak langsung mendatangkan faedah untuk pembangunan negara. Dari Penampang, oleh karena dia ada di sini, dia tak ada di sini, nanti saya jawab ini secara bertulis. Now, yang berhormat Ibu Barat, Tuan Ibu Bertua, semasa saya berada di Dewan yang mulia ini beberapa hari yang lalu, saya telah menyatakan, oleh karena saya telah beri ruang kepada ahli yang berhormat Ibu Barat untuk berseronok untuk mengatakan apa saja dia cakap. Saya punya jawaban itu tak apa, nanti saya jawab apabila flow saya sampai. Jadi saya harap yang berhormat daripada Ibu Barat berperanan juga seperti apa yang saya buat tempuh hari. Jangan kacau. Tuan Speaker, pertamanya, saya menafi, saya menggunakan perkataan bangsa atau race semasa saya berucap. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak media yang bertanggung jawab itu oleh karena telah memperbetulkan apa yang saya cakap. Ibu yang berhormat, saya mempunyai tanggung jawab memastikan kurang lebih 20 lebih juta rakyat Malaysia berpegang teguh kepada asas-asas perpaduan yang kita warisi daripada pemimpin-pemimpin masa lalu. Yang peliknya, what is comical? Apa yang comical saya nampak di sini ialah saya tahu ahli yang berhormat merupakan seorang peguam. Dan saya betul-betul heran, kenapa dia boleh menuduh, accuse kepada seseorang based on hearsay, based on something he heard which has not been clarified. Saya tidak ada menggunakan kata-kata itu apabila saya berucap dikajang dahulu. Jadi ini sepatutnya tidak timbul. Ahli yang berhormat tersebut membuat penuduhan berasaskan pada suatu laporan yang oleh media online yang kemudiannya ditarik balik, diperbetulkan oleh media tersebut karena kesilapan dalam penterjemahan ucapan saya mungkin. Apa yang jelas di sini, Ibu yang Barat, Ibu Barat, apa yang jelas di sini, isu ini dibawa masuk ke Dewan hanya untuk mendapatkan political mileage. Sekaligus, I consider it as an abuse of parliamentary privilege. Menyalahgunakan keistimewaan yang diberi oleh Dewan yang mulia ini. Berhormat, itu memberi satu peluang untuk yang berhormat untuk clarify situasi. Saya tidak tahu ada kata benar atau tidak. Yang berhormat memegang jawatan yang sangat mustahak. Yang berhormat sendiri ada mengatakan sedemikian, tapi sedikit lebih atau sedikit kurang dari apa yang dia kata. Okey, ahli yang berhormat, saya tidak berminat dan tiada masa untuk memperpanjangkan isu ini. Terpulanglah pada kita semua untuk menilai apa yang berlaku. Yang berhormat, ini yang berhormat di petik. Undilah calon Barisan Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat dan Perpaduan Negara. Undilah calon BN yang merupakan orang kamu sendiri. This is what is quoted. Apa salah dia? Saya ada cakap saya orang Sabah. Undi orang kamu sendiri. Apa salah itu? Don't twist lah. Apa maksudnya? Mana kan orang undi orang Sabah? Apa maksud dia? Apa maksud dia? Ya.
Menteri Perpaduan. Saya sudah cakapkan tadi, saya sedang manjangkan isu ini sekali lagi. Okey. Tuan Yang Dipertua, perpaduan berbalik kepada subjek perpaduan. Perpaduan itu adalah milik dan tanggung jawab bersama setiap warga yang bangga menjadi rakyat Malaysia. Sedikit saja penjelasan, Menteri, sedikit saja. Saya memang keliru, Tuan Speaker, apabila Menteri kata undilah kamu calon kamu sendiri, dan penjelasan dia adalah oleh kerana saya adalah orang Semenanjung, jadi kamu mesti undilah orang saya adalah orang Sabah tapi you mesti mengundi orang Semenanjung. Ini boleh apakah maksud ni? Kerana pengundi itu kebanyakannya adalah pengundi Cina. Jadi apabila orang dengar memang ada satu bau perkauman ni. Saya sudah cakapkan seperti tadi, saya tidak ingin memanjangkan lagi perkara ini. Itu persepsi, ya. Siapapun boleh buat persepsi. Ya. Ya. My perception is different way, different angle. Tuan Yang Dipertua, setiap rakyat mestilah sentiasa menjunjung tinggi perlembagaan yang menjadi tonggak utama pada perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Prinsip asas negara yang termaktub dalam perlembagaan negara tidak boleh dikompromi dan generasi baru perlu sedar kepentingannya. Ini karena tanggung jawab kewarganegaraan adalah tanggung jawab bersama sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Sebagai rujukan tita ucapan si Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pembukaan Parlimen yang pertama tahun 1959 dengan jelas menyatakan bahwa adalah menjadi tanggung jawab kita dalam amalan sistem demokrasi berparlimen untuk menjunjung ketinggian dan keluhuran perlembagaan, mempertahankan dan memelihara keluhuran perlembagaan seperti mana salah satu rukun negara kita. Saya ingat Menteri kalau boleh jawab bertulislah sebab kita pun faham tentang sikit negara. Saya pun sokong. Sikit sudah. Jawab betul, jangan tulis. Sikit sudah. Ini hanya saya punya royan kepada ahli-ahli yang berhormat bagi kita sama-sama menghayati betapa pentingnya perpaduan. Malam ni malam Jumaat, Tan Sri Menteri. Ya, ahli yang berhormat, jangan ganggu ahli yang berhormat. Ya. Malam Jumaat Tan Sri kena balik kawasan ni. Banyak kerja. Okey. Saya benarkan yang berhormat keluar sekarang ini karena mau balik kawasan dia Bapak. Sila. Saya minta arahan daripada. Teruskan, jangan hiraukan itu yang berhormat. Teruskan. Bintulu. Tuan Yang Dipertua, gagasan penyatuan nasional memerlukan kita kembali kepada asas. Sila teruskan. Gagasan penyatuan nasional memerlukan kita kembali kepada asas. Seperti yang dikatakan, when one has lost one way, one should return to the beginning. Malahan, seorang profesor berkata, those who cannot learn from history are doomed to repeat it. History bound to repeat itself if we either fail to learn the lessons of the past or because we choose to ignore the lessons of the past. Yang di-Pertuan Agong juga bertitah, semua pihak perlu sedar akan pentingnya perpaduan dengan kembali pada landasan sebenar, asas penubuhan negara seperti dihasratkan pemimpin terdahulu. Saya ingin memetikkan hanya satu ayat. Ini akhir surah betul. To harmonize ourselves with the nation and its history, to make ourselves authentic and not synthetic is what this is all about. We return to history not to seek refuge in nostalgia,
because tracing our steps into the world of yesteryear is a painful experience. We are not masochists. Neither should we look back in anger when we turn the pages of our nation's annals. This will remind of what happened in 1969. In our mind's eye, chemical exploitation, debauchery, hurt, and humiliation. So let history be our guide and our tutor, so that we may never again suffer the pangs suffer the humiliation of a divided people. Sekian, terima kasih dan ucapan berbanyak-banyak terima kasih. Sila, Batang Sadong. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Ketua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu berkaitan undang-undang serta agensi-agensi di bawah tanggungjawab saya selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri semasa mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dari 11 hingga 20 Mac 2014. Sungguhnya bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya amat menghargai pandangan, cadangan dan teguran yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang berkenaan. Untuk melakukan keadilan bagi semua, saya akan menjawab mereka yang ada di dalam Dewan saja. Di sini